Dia seorang hamba Allah tadinya masuk awal pukul 9 tadi. Pukul 10 dah terpaksa caw dah untuk kerja. Okey. Okey, kita dari sini ya. Pasal sekali gosip dua kali cerita. Okey, Ustaz, dah ready Ustaz? Ya, kita tu insyaAllah bersiaran juga di Facebook dengan di YouTube. Jadi kalau Allah ada rakaman kelak untuk siapa-siapa yang join kita pagi tu. Jadi kita akan dapat rakaman insyaAllah. Jadi mungkin kita ada soalan kelak boleh hembak ke hujung Jadi masa presentation tu kelak, masa pembentaran kita boleh guna ruangan chat dulu lah untuk tanya soalan insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi untuk easy ya Quratul Ain ni, subhanallah. Tak daripada Taman Tungku tadi ya. Si salah kan. Dah pasal insya-Allah kita sama-sama berkenalan Okey. Ustaz, kita dah ready? Syarul? Kami dah ready, alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Okey, jadi kami tutup dulu presentation tu. Okey, right. Okey, jadi alhamdulillah. Okey. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah dan izinnya maka kita berkumpul lagi sekali pagi tu. Pagi tu secara dalam talian. Okay, walaupun secara dalam talian tadi kita masih dapat lagi berjumpa. Jadi dengan suasana pandemik kita berkurung di rumah masing-masing sampai baru dapat berita semalam sampai hujung bulan tu. Okay. Dan kita pun lagi tapi kita masih aman, alhamdulillah. Suasana politik kita masih aman walaupun ada perebutan dan perebutan kuasa ya, atau salah guna kuasa wallahu alam, atau mandat yang kita beri kepada kerajaan untuk hantar bantuan. Tapi mahai kini tu kita yang biasa-biasa kini tu masih ikut je apa kerajaan negeri badan atau kerajaan persekutuan wadah tadi dan banyaklah masalah. Jadi ada mualaf yang bagi tahu, subhanallah, mesej kami, Muhammad Syamil Ustaz sambung di PKP. Kami hanya mampu madah sabarlah, sabar dan usaha untuk cari bantuan kalau perlu benar-benar perlukan bantuan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan pandemik, dengan keadaan negara kita tu masih walaupun si menentu dan kita si tahu macam ni, tapi masih lagi aman. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana mungkin dengan pandemik tadi, dengan PKP itu tadi, bukannya makin dekat dengan Allah tapi makin jauh dengan Allah, makin lalai dengan hiburannya, dengan kat rumah masing-masing kat situ bekerja dengan hiburan. Ada kebanyakan orang mungkin macam tu terus lalai dengan hiburan, tapi alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk penuhkan masa lapang kita, masa hujung minggu kita dengan majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi just untuk flashback sebelum kita serahkan kepada Ustaz Syahrul dan bertaaruf dulu, kita bertaaruf dulu dengan siapa yang hadir bersama kita. Kami nak flashback, nak beri ulang kaji sikit apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi ada orang yang klasifikasikan ilmu tu ada dua jenis. Pertama ukhrawi, untuk ilmu ketuhanan, ilmu akhirat, ilmu kita mengenal apa yang berlaku selepas mati, dan ada ilmu duniawi. Jadi subhanallah, walaupun ada dua jenis ilmu tu, kami yakin dan percaya bahawa dua-dua milik Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada niat kita. Bergantung pada niat kita, apa tujuan kita. Andai kata kita bekerja belajar dunia tadi, belajar macam ni nak memasak kerana Allah, nak berhikmat untuk nak masak yang sedap-sedap untuk bakal suami atau bakal isteri, atau dengan suami atau isteri. Niat kita tadi nak sedapkan, jaga keluarga sebab Allah perintahkan kita baik kepada isteri dan suami kita. Maka walaupun ilmu memasak tadi ilmu duniawi, maka ia akan menjadi ibadah kita. InsyaAllah hari itu kita akan belajar apa konsep ibadah. Jadi apa tujuan sebenarnya kita hadir dalam majlis ilmu, sekiranya di masjid atau di sekolah atau di mana sahaja atau secara online macam tu. Okay. Apa tujuan
kita hadir majlis ilmu. Para nabi kita seru, nabi-nabi kita sentiasa seru manusia untuk belajar, untuk menghadiri majlis ilmu. Okey. Sedar lain sebab kita nak belajar macam ni, nak mengabdikan diri kepada Allah, nak kenal dengan Allah, nak ingat Allah, agar kita tadi tidak mempersekutukan Allah. Sedar kita sebenarnya kita tadi membentuk ya, kita nak belajar adakah kita tadi masih dalam iman. Jadi akhirnya apa yang kita mahu daripada ikut majlis ilmu tu, kita perbetulkan niat kita mahu bahawa Allah redha dan berkat hidup kita, dan hadiahkan kita hujungnya pula dengan syurganya. Jadi kita simak penghujung pula, penghujung daripada semua yang kita belajar tadi hanya nak tunjukkan Ustaz Syariman dan badan Ustaz Syarul, kami ada hadir bukan untuk manusia tapi kerana Allah. Kita akan disimak di azab, dan kita akan menyesal bila dah tiba masa kita ni Allah panggil kita, barulah kita nak, ya Allah turunkan aku ke dunia agar aku dapat tambah amal aku, tambah ilmu aku, dapat kenal kau. Jadi kami nak ingatkan semua, sesungguhnya hidup tu umpama game kita main dalam telefon, umpama game tapi hanya boleh main sekali je. Subhanallah, main boleh sekali. Ada kata kita gagal untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut segala perintahnya, dan kita sempat lagi nak minta ampun dengan Allah, yang pastinya kita tu jauh daripada kesilapan. Kami yang mengajar, kami yang berkongsi, kami yang menganjur tu pasti ada silap dia, pasti ada silapnya. Kita sempat nak minta ampun dengan Allah SWT, dan paling sedih tadi sempat nak bertaubat. Sempat nak bertaubat, nak dekat dengan Allah, dan sedang bekalan pun apa-apa amal kita. Jadi kerana Allah, jadilah seorang muslim, sebagai seorang muslim, sama ada kita susah atau kita senang sekarang tu, kita syukur dengan amalan. Dan andai kata Allah uji kita dengan ujian, macam sabar, kena ada sabar. Jadi sekurang-kurangnya kita berbahagia pagi tu, bahagialah dengan banyak-banyak masalah yang kita ada, dengan hutang kita Allah. Kita ingat Allah dengan hadir dengan satu majlis ilmu yang kita bukan sebarang orang yang kita bawa, bukan sebarang orang yang kita bawa, seorang insan yang walaupun masih muda. Okey, jangan nangga umurnya, jangan nangga yang tak ada nama akan dikenali atau tidak. InsyaAllah kita nangga apa perkongsian ilmu insyaAllah. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT. Jangan doalah kita lupa untuk memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah kalau diterjemah pesuruh Allah, yang menyampaikan perintah Allah kepada kita, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Okay? Jadi jangan kita lupa untuk berselawat, sebab tanpa Rasulullah, tanpa baginda Rasulullah, kita akan duduk bersama pun hari itu. Kita akan duduk bersama pun hari itu. Seada Islam, maka kita pun akan bersyukur untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi tanpa Rasulullah, kalau Rasulullah berjuang untuk sampaikan kepada keluarga, kepada sahabatnya, ditentang hebat, okey, dan didik siapa-siapa mahu sahabat yang mengikut dan keluarganya, suruhnya yang menyatukan bangsa Arab tadi, dan bahasa Arab tadi menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Maka kalau ada perjuangannya, ada orang-orang yang mengajar macam kita kena itu, kami dan Ustaz, kita usahakan orang-orang Islam kena ada usaha untuk sebarkan Islam itu, sebab kita ada Nabi lagi. Jadi kita kena bersyukur juga Allah takdirkan ada Rasulullah yang sampaikan dakwahnya, dan ada orang-orang Islam yang ingat tanggungjawab dakwahnya untuk sampaikan kepada semua manusia. Jadi mustahil pada hari itu ada seorang manusia pun yang si tahu tentang Islam, si tahu tentang Allah. Semua tak pernah dengar nama Muhammad, pernah dengar nama Allah. Cuma nak belajar atau tidak lagi apa yang Allah telah perintahkan kepadanya. Jadi yakinilah bahawa Allah sayang kita hari itu dan pilih kita untuk duduk dalam satu majlis ilmu. Sekiralah sampai kita duduk kini tu secara langsung berdepan macam tu, kita online live atau orang yang hanya ikut secara rakaman, rakaman masuk. Jadi sama-sama kita perbetulkan niat kita untuk dekat kepada Allah SWT,
dengan ilmu dan bukan nafsu semata-mata. Ada perintah Allah yang kita nak ikut, ada perintah yang kita ikut nafsu, bukan. Kita ikut segala yang diperintahkan sebab Allah tahu apa yang baik untuk kita, insya-Allah. Jadi kalau Allah dalam kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penting untuk kita perbetulkan niat. Niat amal, Allah nilai segala apa yang kita buat kerana niat. Kalau kita solat hanya untuk menunjuk orang lain, Allah siap akan terima. Kalau kita bersedekah untuk menunjuk orang lain, Allah siap akan terima. Okay? Bukan nilai besar atau kecil, tapi keikhlasan. Ya, Alhamdulillah hari tu, pagi tu kita bersama. Okay, sebelum kita jemput Ustaz kita untuk berkongsi. Okay? Baik kiranya ada dua hamba Allah, muslimah dua-duanya, subhanallah. Kita berkenal-kenalan. Boleh buka mic sekejap Saudari Lina. Saudari Lina, Quratul Ain, you speak English ke atau bahasa Melayu? Tak tahu dia. Okey. Kita sebut Rina adalah pesan. Kita Rina untuk perkenalkan diri, boleh berikan nama. Macam Melayu boleh. Okey, tak buka kamera pun tak apa. Okey, boleh perkenalkan nama, bila syahadahnya, kawasan mana tinggal. Okey, sure. Ini rasanya duduk mualaf kan? Duduk mualaf kan? Okey, sila perkenalkan. Assalamualaikum semua. Kami Rina. Hari ya Syahrimana. Kita kami saya Nur Kaisara Balkis. Kami 31 tahun, berbangsa Iban. Asalnya orang Hindu tapi kami membesar ni lah. Masya-Allah. Kena tahu kami kerja sebagai guru tadika. Kami pun ada usia pemata. Minta malu. Kami mengenali Islam si keterlaluan juga lah pun kami pada boleh lah kalau saya cakap bahasa Melayu Sarawak. Boleh. Masa first kami dengar azan masa kami berumur 6 tahun, first time kami parents kami balik pindah pergi Miri sebab bapa kami bekerja di Miri, sebab kami membesar di kampung di Bintulu, kampung mak kami. So first time kami dengar azan masa kami umur 6 tahun. And then benda nak kami paling ingat masa kami dengar azan nak kami tahu marilah menunaikan solat, marilah menuju kejayaan. And then masa kecil kan, sebagai budak kecil kan kita mau tahu apa maksudnya, apa maksud solat lepasnya pada marilah menuju kejayaan, kena solat mesti dulu, lepasnya baru kejayaan. Apakah maksudnya mun kita menunaikan solat kita boleh berjaya kan? Okey, nak first lepasnya masa kami habis SPM 2007 and then 2008 kami pergi sambung study dekat Ketin dekat Miri situ. And then time untuk mencukupkan jam kredit kami diberi pilihan sama ada untuk ambil moral study ataupun Islamic study. Time kami mau ambil Islamic study tapi mungkin masa belum orang pada keyakinan, belum ada gitu. So time kami ambil sebab ada kawan kami, bukan kawan, cousin kami toknya pada kita bukan orang Islam, so boleh. Jadi time kami dengar juga apa aja pada ada menjesta sedikit lah sebab kami belajar dari dulu pasal And then masa kami ada cari senior dari Islamic group. Masa kami pada kami belajar pasal Islam. So bagi kami ada 3 buah buku time sikit buku pasal pengenalan solat, lepasnya kisah Nabi-Nabi. Kami mak balik rumah masa and then sampai rumah cousin kami tanya buku untuk apa? And then kami pada sebab kami mau belajar kan salah kita belajar. Lepasnya pada dengan kami kita boleh pegang sebab kita sebagai orang Kristian berdosa. So kami fikir benar kah mun kami pegang kami berdosa. Buku kami just buka masa 3 hari dekat rumah tapi kami baca habis. And then the next day lepas 3 hari kami hantar buku balik sebabnya pada berdosa. So kami fikir betul kah berdosa sebab kami Kristian. Tapi sejujurnya kami pernah mun pergi gereja boleh dikira sebab kami pernah ikut macam pun kita masuk Islam kan ada step dengan prosesnya kan. So pun Kristian kami belum lagi ikut pembaptisan masa So masa tahun 2018 time kami ada mengalami sikit kejadian bukan aneh lah kami susah mau tidur malam. Kena sikit misteri lah susah mau tidur malam. Lepas kami selalu diganggu. Benar. Dan time kami sangat tertekan
sampai satu hari ya masa kami balik petang balik dari kerja. So, dulu kami rumah dekat Taman Tungku, and then lepasnya family kami pindah dekat Pamvilla 3, mungkin kita tahu. Pamvilla 3 ya, dengan Masjid Al-Firdaus Masjid silap kami dekat Taman Tungku ya. So jarak masjid ya dari rumah kami ya kan jauh. Sejak kami tinggal dekat rumah ya, kami sih pernah dengar azan. Tahunnya 2018 ya, bulan Disember. Bulan Disember. Dan kami balik kerja ya, kami dengar azan maghrib masa ya. So malam ya, sebab kami stres gila, kedak kami seorang yang boleh dengar benda tu, kedak tok mengganggu kami. So malamnya kami berdoa. Tapi sebab kami dari kecil kan diajarkan berdoa pun. Kristian kan kita doa kedak tok, lepas tutup mata. Tapi tanya malamnya kami berdoa kedak tok. And then di akhir doa ya kami sebut amin ya rabbal alamin. Lepas sekolah kedak tok ya kami tengok apa aku dah sebut tadi ya, apa ya. So lepasnya kami dekat lah, kami mesti belajar pasal Islam. Bila kami dengar azannya kami rasa tenang. Yang satu perasaan yang mesti boleh dibeli atau diganti ya untuk kami. And then alhamdulillah pada tahun lepas kami orang pindah dari rumah ya, pada tahun 2019. Before kami nekat, kami mesti belajar. Actually kami ada mimpi lah, tapi kami bukan orang dok jenis yang percaya gila lah pasal mimpi tu. Mungkin ya petunjuk Allah beri dengan kami supaya bukakan hati. Masa kami mimpi kami jalan dekat satu tempat yang sangat cantik. Lepasnya ada pokok, ada banyak bunga, ada buah. And then kami dengar kiri kanan kami ada sungai. Lepasnya kami dengar banyak orang perempuan. Perempuannya tidak yang pakai telekong, semua pakai telekong putih. Lepasnya tak lelaki ya, tidak pakai jubah, pakai kopiah. Kami dengar bukan tidak semua sangat bersih. Bukan si ada rasa sedih, si ada takut, si ada rasa stres. Bukan just bukan happy gila-gila. So lepas ya sebelum kami mula belajar, kami mimpi Masjid Al-Taqwa nak dekat Dewan Suara Miri ya, dekat sebelah Dewan Suara Miri ya. Maksudnya kami hari lepas kami mimpi hari ya, kami pergi siap, kami berdoa dekat depan dia dalam bilik. Belum syahadah lagi ya? Belum syahadah? Belum syahadah lagi ya? Belum syahadah? Belum. Kami doa, ya Allah, untuk jalan yang benar, yang terbaik untuk masa depan, untuk agama, untuk akhirat kami. Kau pun mudahkanlah urusan kami bahasa ya. And then beberapa hari lepas ya, malamnya kami mimpi ada didatangi dengan 2 orang budak tafiz lah. Kedak budak tafiz ya, tidak pakai jubah putih, ada pakai kopiah. Lepasnya sidak bagi kotak dan kami tajak sidak apa dalam kotak tu, sidak pada buka dia. Bila kami buka ya, kami naga dalam kotak ya ada terjemahan Al-Quran. Lepasnya sidak pada kelak akak belajar mengaji, so senang untuk akak belajar mengaji dengan terjemahan Al-Quran tu. Ya. Lepas beberapa lama lepasnya kami ada juga mimpi. Bila lah kita syahadah sebenarnya? Alhamdulillah pada 2 Ramadan tahun tu. Masya Allah, masih mampu. Masya Allah. Sebab dulu kami takut mau padah dengan parents kami, sebab family kami kan Katolik, so penggamar Katolik yang sangat kuat. Jadi kami fikir ada ni kami mau padah, kami si mau menyinggung perasaan sesiapa. Islam si aja. Ya, dari last year kami pola ya, dari Hidayah mesti silap kami dari last year ya, kami tunda-tunda. Lepas yang kami fikir benda yang baik tu si patut lambat-lambatkan. Ya, alhamdulillah parents kami menerima dengan baik. Masa pergi Jais hari ya, parents kami ada teman kami. Allahu Akbar. Allah memudahkan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita nangga perjalanan saudari Emma kita. Panggil Emma boleh ya? Panggil Emma boleh ya? Rina. Panggil Rina. Panggil Rina. Okay, Rina, jadi kita nangga perjalanan daripada sekolah Allah dah sampaikan berita Islam dengan azan 6 tahun, umur 6 tahun dah disampaikan berita Islam tentang azan. Sejalangan sangat jauh ke tadi pun Allah bagi peluang juga nak pilih ayah kesik nak belajar Islam kesik, tapi tadi terpulang pada kita lagi nak terima azan kan, macam kita wadah tadi macam-macam lah
Allah beri ujian, beri mimpi, caranya untuk sampaikan hidayah. Dan untuk tadi sampaikan ini kami tadi tiba-tiba ada telefon untuk join kelas kita. Jadi alhamdulillah nak jadi muslim yang baik, kita kena belajar. Jadi alhamdulillah. Oh, panjang cerita, panjang lebar. Kami minta maaf kepada Ustaz Tarul, lambat kita nak start. Tapi siapa kita raikan insya-Allah akan datang kita akan belajar. Oh, Kak Farida sambil bertugas kah? Oh, gambar yang full PPE. Subhanallah. Atau saya seorang mualaf kita tapi yang dah jadi seorang guru juga, murabbi kita untuk mengajar. Jadi insya-Allah kelak boleh bertaruh. Ada dalam grup Kak Farida, kita boleh berkenalan-kenalan. Okey, Qurratul Ain ni untuk masa macam Puan Lee ya. Puan Lee mungkin kita alhamdulillah. Puan Lee dari Sungai Rait kami dengar. Sungai Rait, betul? Sungai Rait, ya. Okey, boleh kenalkan diri? Tak apa, tak buka kamera pun tak apa. Segan nak buka kamera sebab kita tudung. Tak apa. Boleh cakap saja. Boleh kenalkan diri? Okey, saya Qurratul Aini, Mak Iban, Bapak Cina. Saya berumur 26 tahun. Seorang guru tadika juga. Saya rasa saya sama dengan Cik Rina nih, sebab saya tengok belakang background dia gambar Sani, sama dari 3Q branch. Ya, betul. Oh, 3Q. Ya. Oh, masya-Allah. Anak kami sempat 3Q juga, tapi di Vista Perdana. Oh, Vista Perdana. Okey. Geng 3Q lah ni. Okey, masya-Allah. Okey, Qurratul Ain. Oh, 2 orang lah. Syahadah. Bila syahadah? Syahadah bila? 2000 syahadah ni maksudnya kita masuk Islam angkat kan? Syahadah, masuk Islam. Masuk Islam. 17 April 2019. Wih, masya-Allah. Masih baru jugalah, setahun lebih ya. Masuk 2 tahun dah. Masuk 2 tahun. Dah masuk 2 tahun. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita. Jadi sama-sama dalam bidang pendidikan anak-anak. Insya-Allah hari ini dah sesi keempat sebenarnya. Dah sesi keempat. Kita ada rakaman sesi pertama, kedua, ketiga, lafaz thayyibah yang kita ni terkongsikan yang kedua. Ta'rif Islam tu sendiri kita kelas pertama tadi boleh tengok baliklah nanti insya-Allah. Jadi Ustaz Muhammad Syahrul kita insya-Allah akan mengiring tajuk hari tu. Ustaz, kita dah ready Ustaz? Kita dah ready. Sebagaimana kita janjikan minggu tu kita akan dengar macam ni konsep ibadah. Ibadah tu maksudnya abdi ya, daripada perkataan abdi mengabdikan diri. Apa yang kita abdikan kita jadi ibadahkan. Kita ibadahkan, bersifat ibadahkan apa yang kita abdikan. Jadi segala apa yang kita buat boleh jadi ibadah. Segala apa yang kita buat boleh jadi ibadah, bergantung kepada niat. Tapi ada benda yang wajib yang kita kena tunaikan, insya-Allah akan diterangkan lebih lanjut kepada Ustaz Syahrul. Ustaz Syahrul? Hello Ustaz Syahrul. Alhamdulillah. Jadi kalau Ustaz dah bersedia, saya mohon izin untuk kita teruskan kelas kita insya-Allah. Kita ada slide, nanti insya-Allah dalam grup kita akan sharekan PDF slide. Jadi boleh tumpukan perhatian kepada Google Meet kita. Google Meet kalau terlalu halus, siapa yang guna telefon terlalu halus boleh guna jari ya, 2 jari rapat zoomkan. Besarkan zoomkan nanti ya. Okey, insya-Allah dah. Saya share screen sekejap. Okey. Jadi Ustaz, kalau Ustaz dah bersedia, bolehlah kita teruskan kelas kita insya-Allah. Dalam masa insya-Allah kita akan berhenti sebelum jam 10. Kalau ada soalan nanti boleh tanya soalan di penghujung. Jadi saya mohon izin untuk mute semua orang, untuk mute semua. Maaf saya salah share. Saya share yang full screen ni. Okay, masalah teknikal sedikit. Ini pembelajaran alaf baru. Jadi cikgu-cikgu tadika pun kena belajar juga. Mungkin anak-anak insyaAllah. Okay, jadi tanpa mengambil masa yang lebih banyak, saya serahkan kepada Ustaz Syahrul bin Muhammad Taufiq. Kita insyaAllah boleh tengok kelas pertama untuk mukadimah perkenalan kepada Ustaz Syahrul. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sebesar-besarnya buat
Al-Fadil Ustaz Syariman di atas perkongsian dan seterusnya mengelola kuliah ilmu kita pada pagi itu. Alhamdulillah. Dan selamat datang diucapkan kepada saudari Rina, Cikgu Rina dan Cikgu Qurratul Ain. Alhamdulillah, apabila mendengar perkongsian daripada Cikgu Rina tadi, sebab rasa di dada nak mengalir air mata. Betapa indahnya Islam hanya sampai pada orang yang mendengar azan. Subhanallah, ini merupakan salah satu perkara yang luar biasa. Disebabkan hati ingin tahu, disebabkan hati ingin mencari jalan yang sempurna, menghilangkan segala kebuntuan hanya dengan Islam. Subhanallah. Jadi Ustaz, bersama saya tadi adalah isteri saya yang dengar juga perkongsian daripada Cikgu Rina. Si terasa mengalir air mata seorang isteri di pipi apabila mendengar perkongsian daripada Cikgu Rina tadi. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana perjalanan Cikgu Rina mencari yang namanya cahaya dan hidayah. Ternyata didatangkan oleh Allah mimpi sebagai petunjuk dan disebabkan doa, maka termakbullah apa yang diminta oleh saudari Rina ataupun Cikgu Rina. Di sini kita boleh melihat apabila kita meneliti cerita daripada Cikgu Rina, waktu Cikgu Rina belum Islam lagi. Cikgu Rina dah berdoa dengan mengucapkan amin ya rabbal alamin. Dan ketika Allah makbulkan, berarti Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha baik, Allah itu maha memahami. Allah menerima doa hamba-hambanya walaupun hamba-hambanya ketika itu tidak Islam. Subhanallah. Ini merupakan salah satu pengajaran, salah satu kesan yang luar biasa di dalam hati kita. Jadi saya doakan kepada Cikgu Rina dan Cikgu Qurratul Ain, semoga terus istiqamah dalam menuju Islam dan terus istiqamah dalam mengenal diri, mengenal Allah, dan terus istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Muhammad Syahrul bin Muhammad Saufi, seorang pengajar di SK Agama Miri, Cikgu Kafa, dan saya juga pengurusi ataupun pengurus Tadika di Permai, iaitu Tadika Pasti Al-Fatih. Alhamdulillah. Dan bersama saya pun Cikgu Tadika, dan saya lepasan daripada Universiti Sultan Azlan Shah dalam bidang kaunseling Islam. Siapa-siapa ada masalah, nak dapatkan khidmat nasihat, insya-Allah boleh hubungi saya ataupun menghubungi Ustaz Syariman sendiri. Dan seterusnya, kepada sesiapa yang berminat nak tahu tentang alam mistik seperti yang diceritakan oleh Cikgu Rina tadi, berminat nak tahu tentang alam jin, hantu ini benarkah wujud atau tidak, boleh dengar saya melalui radio Miri FM di siaran 95.7 MHz pada setiap hari Isnin jam 10.30 pagi sehingga jam 11 pagi. Dan di dalam perkongsian di radio Miri FM tersebut, saya mengongsikan cerita-cerita tentang alam mistik, tentang berkaitan dengan alam gaib. Dan saya menggunakan 3 bahasa. Kerana ibu saya merupakan orang Kedayan, ayah saya orang Iban Sarikai. Jadi antek kak mai berjako Iban tahu ada yang ngawaknya. Alhamdulillah. Begitulah hebatnya lidah kita yang Allah ciptakan, satu lidah yang sama boleh bertutur 1000 bahasa. Subhanallah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami yang telah lama Islam, apabila mendengar perkongsian daripada orang yang baru memeluk Islam, itu merupakan salah satu motivasi buat kami dan salah satu motivasi untuk kami mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah setelah kita masuk Islam ataupun kita telah Islam lama, kita telah Islam asal. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Jangan pernah tinggalkan ilmu. Sentiasalah menuntut ilmu selagi badan masih diberi pinjam, selagi nyawa masih di kandung badan. Agi hidup, agi ngelaban,
teruskan untuk menuntut ilmu walau apapun keadaan. Yang mana hari ini kita lihat kita berada di dalam majlis online, kuliah ilmu online. Ini merupakan salah satu nikmat, rahmat di akhir zaman. Ketika zaman dahulu belajar, nak pergi sekolah perlu berjalan kaki. Kadang-kadang perlu menempuh hujan, panas, ribut, demam-demam pun perlu turun. Bagi orang yang tinggal di pedalaman perlu naik perahu nak sampai ke sekolah. Tapi hari ini sekolah kita hanya berada di hujung jari. Diberi link, seterusnya ditekan, lalu belajarlah kita di sana. Penyampaian yang sama, cuma kaedah yang berbeza. Jadi jangan pernah tinggalkan ilmu, jangan pernah tinggalkan pembelajaran ilmu. Kerana ilmu itu penyuluh budiman. Nak jadi baik, nak jadi hebat, nak jadi pandai, nak jadi terang benderang jalan kehidupan, perlu dengan ilmu. Dan ilmu itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Yang salah kita tahu, yang betul kita amalkan. Yang hak kita tahu, yang tidak hak itu kita tinggalkan. Maka dengan ilmu ini akan mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita hidup dalam keadaan jahil. Jahil itu merupakan kegelapan. Jadi kalau kita dalam kegelapan, nak berjalan, boleh tersungkur, boleh jatuh perjalanan kita sebab tidak nampak perjalanan tersebut. Maka hiduplah kita dalam cahaya ilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, apabila kita berbicara tentang Islam, tahniah saya ucapkan kepada yang telah memeluk Islam dengan mengucapkan kalimah yang mulia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benarlah kata Nabi SAW, orang yang masuk Islam adalah orang yang hebat. Kerana apa? Kerana ketika dia mengucapkan syahadah, bergugurlah semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelum ini. Dia seperti seorang bayi yang baru lahir ke dalam dunia yang maya ini. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, diampunkan seluruh dosa-dosanya. Maka jadilah dia orang yang bersih suci, putih berseri. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Rina dan Cikgu Qurratul Aini. Satu nama yang hebat, satu nama yang indah, satu nama yang cantik. Mudah-mudahan sama-sama kita istiqamah. Jadi insya-Allah seperti yang Al-Fadhil Ustaz Syariman, hari ini kita akan berkenalan dengan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah ini merupakan salah satu tuntunan. Dan ibadah ini merupakan pengabdian. Maksudnya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan cara tunduk dan merendah diri dan dilakukan dengan hati yang ikhlas mengikut cara-cara yang telah ditetapkan. Ibadah ini sangat luas, tuan-puan yang dirahmati Allah, sangat luas. Tetapi dalam Islam ada tonggak ibadah ataupun ketua sekalian ibadah. Dan ia mesti dilakukan, wajib dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Ibadah itu adalah di dalam rukun Islam itu sendiri. Kalau kita kembali balik, kita flashback balik tentang rukun Islam, ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah. Seterusnya, setelah kita mengucap, ibadah apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Yang kedua, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Yang saudari Rina dengar sebelum ini azan. Marilah menuju solat. Itulah ibadah yang paling besar, yang sangat dituntut. Hayya 'alas salah, marilah menuju salat. Seperti mana yang kita tahu, 5 salat dalam satu hari, iaitu subuh pagi tadi. Yang kedua zuhur sebentar lagi pukul 12 lebih. Yang ketiga asar. Waktu asar nanti kita minum petang sambil makan cucur pisang, teh tarik sikit, sambil kita tengok TV dan sebagainya. Yang kelima maghrib, permulaan kepada malam, maghrib. Setelah maghrib barulah isya. 5 inilah ya, 5 inilah ibadah yang paling dituntut. Setelah kita melaksanakan solat, alhamdulillah kita lepas syahadah, kita lepas salat, kita lepas. Kemudian apa? Apabila tibanya bulan Ramadan, ya baru-baru ini tadi saudari Rina telah masuk Islam pada 2 Ramadan, ya, 2 Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan apa yang perlu kita buat?
puasa. Menahan diri kita daripada lapar dan dahaga, daripada terbitnya matahari sehinggalah terbenamnya matahari selama sebulan lamanya. Kemudian setelah itu, dalam bulan puasa, kita perlu menunaikan zakat. Zakat ni adalah pemberian harta kita kepada Baitul Mal, yang mana akan diagihkan kepada orang-orang susah dan fakir. Kalau sebelum ini, berapa ringgit? 7 ringgit lebih lah, kurang lebih begitu. Dan seterusnya, kalau dah dilakukan, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Kalau dah ada duit, mana tahu Cikgu Rina dan Cikgu Quratul Ain diberi pampasan, diberi duit yang sangat banyak oleh pemerintah sebagai contoh. Dapat gaji 1 juta sebagai contoh. Masya Allah. Bolehlah tunaikan haji ya. Tunaikan haji di Mekah Al-Mukarramah. Selalu kita nampak dalam TV orang tawaf ya. Baik, alhamdulillah. Itu adalah ibadah yang enggak ketua sekalian ibadah. Jadi ibadah ini senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Segala perkara baik yang kita lakukan itulah ibadah. Jadi ibadah ini apa tadi? Pengabdian kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yang baik, dengan cara yang betul seperti yang dituntut oleh hukum-hukum Islam. Seterusnya, selain daripada 5 ini tadi, ibadah seperti apa? Kita sedekah, senyum. Senyum itu juga ibadah. Ya, ibadah lain lagi. Jadi seperti yang dalam slide, pembahagian ibadah. Ibadah artinya pengabdian kita. Apa saja cara pengabdian kita ini kepada Allah? Ada cara khusus. Cara khusus itu adalah fardu. Itu yang kita sebutkan tadi, yang 5 dalam rukun Islam tadi. Ya. Solat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah khusus. Mesti dilakukan. Yang nama khusus ini tidak boleh tidak dilakukan. Mesti dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka mendapat dosa. Ibadah yang kedua, ibadah umum. Ibadah umum ini ibadah yang kalau tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Tidak mempengaruhi kehidupan kita. Jadi ibadah yang umum tadi bersifat sunat. Sunat ini senang cerita, dilakukan dapat pahala, tak dilakukan tidak dapat dosa, tak juga ada masalah. Seperti apa tadi? Yang saya katakan tadi, apa-apa pun perkara baik yang dilakukan dengan ikhlas, merendah diri, semata-mata untuk Allah, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk pujian suami, bukan untuk pujian isteri, bukan untuk pujian majikan. Semata-mata nak mengharapkan keredaan Allah, semata-mata nak mengharapkan kasih sayang Allah. Itulah yang dinamakan perkara-perkara sunat. Jadi, seperti apa? Kita senyum, dapat pahala. Kita nampak sampah, kita buang. Kita nampak orang susah, kita bantu. Ya, kita mengajar di sekolah. Kita niat supaya yang diajar ini menjadi orang pandai. Itu kan ibadah juga. Dapat pahala buat kita dan sebagainya. Itu adalah ibadah. Ibadah fardu, ibadah umum. Ada yang wajib, ada yang sunat. Baik. Di dalam Islam kita kena tahu ada yang namanya hukum. Ini yang namanya ilmu syariat. Syarak artinya syariat. Undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang mempengaruhi ibadah kita. Jadi apabila kita melakukan ibadah, 5 hukum ini akan mempengaruhi ibadah kita. Ya, 5 hukum ini. Yang pertama, kalau boleh kita hafalkan. Yang pertama, wajib. Apa arti wajib? Wajib adalah mesti dibuat. Kalau tak dibuat, mendapat dosa. Itu artinya wajib. Sebagai contoh, dalam rukun Islam tadi. Rukun Islam itu ibadah yang wajib. Yang kedua dalam rukun Islam tadi kita lihat, menunaikan salat. Ya. Kalau kita tak tunaikan, kita tinggalkan, hukumnya berdosa. Sebab itu dia dikatakan wajib. Sama juga zakat. Kita dah diberi harta oleh Allah tapi tak nak bantu. Tak nak keluarkan. RM RM7 saja sebulan. Bukan sebulan tu RM7. Sebulan tu bayar sekali saja. RM7. Kalau kita tak keluarkan, maka hukumnya adalah berdosa. Wajib kita keluarkan. Kalau tak buat, maka mendapat dosa. Yang kedua, sunat. Bukan sunat bagi lelaki ya. Lelaki bersunat tu lain. Itu dalam proses dia nak membesar. Ya, lelaki dan perempuan ada sunatnya, ada prosesnya. Ini hukum
undang-undang ataupun perkara yang diletakkan sebagai satu asas hukum di dalam Islam. Sunat ini senang cerita kita nak faham, dibuat mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu adalah hukum sunat. Sebagai contoh, kita contoh berwangi-wangian ya, memakai minyak wangi sebelum kita solat. Bukan wajib minyak wangi. Sunat kita pakai minyak wangi. Maknanya kalau kita berwangi-wangian sebelum kita solat tadi, pakai parfum contoh kan. Parfum yang dihalalkan, yang dibolehkan, menyebabkan kita wangi dalam ibadah kita. Kita dapat pahala. Alhamdulillah, dapat pahala kita. Tapi kalau saya tak pakai minyak wangi Ustaz, macam mana Ustaz? Kerana saya ni memang asalnya wangi. Tak mandi pun wangi. Macam mana Ustaz? Contoh kalau orang tanya macam tu kan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia nak pakai, dia tak nak pakai, tak ada masalah. Dia pakai, dapat pahala, Alhamdulillah. Dia tak pakai, tak ada masalah. Tak berdosa. Ya. Baik, seterusnya hukum yang ketiga, haram. Ini selalu kita dengar. Perkataan haram. Ya. Haram ini adalah satu hukum yang besar. Hukum yang sangat menakutkan. Ya. Apa arti haram? Senang cerita, haram ini dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan berpahala. Begitu. Kalau wajib tadi dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram dilakukan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Begitu. Ya, sebagai contoh ya. Ambil contoh senang dalam makanan lah ya. Dalam makanan. Kan kalau kita dalam Islam ni kita tak boleh dah ya sentuh makanan yang namanya khinzir, betul, khinzir. Minta maaf ya cakap macam ni, khinzir. Ataupun dalam istilah lainnya babi lah ya. Minta maaf saya cakap ya, minta maaf. Jadi saya pun dulu membesar dalam kalangan orang Iban. Jadi saya waktu kecil saya dibesarkan di rumah panjang, Ustaz ya. Saya dibesarkan dalam rumah panjang. Jadi saya terbiasa dengan upacara miringnya, macam-macam lah. Jadi kalau kita ada Islam, kita makan makanan yang diharamkan. Sebagai contoh khinzir tadi ya. Kalau kita makan, artinya kita lakukan, berdosa lah kita. Tapi kalau kita tak makan, kita tinggalkan, berpahala lah kita. Begitu. Yang keduanya tadi, contoh arak ya, minum arak. Ngirup arak, kata orang Iban. Ngirup arak sampai mabuk, nak ingat jalan pulai, nanti udah mabuk, nak ingat mua bini, kumbaya orang sepiak. Contoh sebab dah terlampau mabuk kan. Baru-baru tu mabuk, berjalai besar-besar jembatan, labuh ke parit. Tu saya orang yang baik baru, antek kemek lagi. Siapa nyamai mabuk. Ini kata-kata orang Iban ni biasa. Allahu Akbar ya. Biasalah kita melihat begitu ya. Kadang-kadang rumah hanya di sebelah kanan, masuknya rumah ke sebelah kiri. Diingatnya bini orang, diingatnya bini sendiri, rupanya bini orang. Begitulah ceritanya kalau dah mabuk ya. Sebab itu kalau dalam Islam, kalau kita dah Islam ni, kalau kita dah Islam, kita dah tak boleh minum yang namanya arak tadi ya, arak. Kalau kita minum, haram hukumnya, berdosa. Kalau ditinggalkan, tak ada masalah. Jadi Islam itu tak melarang. Minumlah kamu nak minum apa. Nak minum air oren boleh. Nak minum air cola boleh. Tapi jangan minum apa yang tak disuruh. Seperti air arak. Ya. Baik-baik. Seterusnya makruh. Makruh ini adalah sesuatu perbuatan lebih baik ditinggalkan. Digalakkan untuk ditinggalkan. Ya. Begitu. Sebagai contoh ya. Kita benda-benda makruh ni sebagai contoh ya. Makan petai ya. Makan petai. Makan petai. Bagus makan petai tu. Tapi kalau tak makan lagi bagus. Kenapa? Kalaulah kita makan petai banyak, kita jumpalah kawan kita. Kita menguap depan dia. Wah, kata kita. Masya Allah baunya 7 hari boleh tak bangkit. Dia punya bau.
petai tu. Bukan saja kalau baunya melalui mulut. Nanti kalau dia buang angin pun, Masya Allah. Dahsyatnya bau petai ni ya, tuan-tuan, puan-puan. Boleh kita makan, tak berdosa kita makan. Tapi digalakkan untuk ditinggalkan. Ya, begitu ya. Digalakkan untuk kita tinggalkan. Contoh lagi ya, kata Ustaz Syariman, makruh makan tangan kiri ya. Nak makan boleh, tak masalah makan tangan kiri. Tapi ya, kalau ditinggalkan lebih baik dan lebih elok. Ya, lebih baik dan lebih elok. Kenapa? Kerana makan tangan kiri kan, tangan kiri ini digunakan untuk kita sepertinya contoh kita pakai untuk apa, membasuh ya, membasuh najis dan sebagainya. Ya, begitu ya. Seterusnya harus. Nanti kita akan jelaskan apa benda-benda yang makruh, apa benda-benda yang haram. Harus ya. Kita kena kenal. Harus ni apa? Harus ni benda buat tak menjadi masalah, tinggal pun tak menjadi masalah. Nada ngawak. Nanti dia adu, nada ngawak, nanti tinggal, nada ngawak. Tidak memberi kesan apa-apa dengan kita. Ya, begitulah pembahagian hukum syarak. Jadi kalau dalam slide ni kita tengok, ni konsep ibadah. Kenapa manusia tu perlu beribadah? Kenapa manusia tu dicipta untuk beribadah? Apa tujuan kita dicipta ni sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan? Untuk apa sebenarnya? Adakah untuk bermain-main sahaja di dunia ini? Ataupun untuk apa? Ini matlamat tujuan kita. Kita kena simpan ini. Simpan. Benda ni kena simpan. Jadikan ia sebagai kata-kata keramat buat kita. Ini adalah tujuan kehidupan aku dalam dunia. Kadang-kadang kita rasa, kenapa aku hidup dalam dunia ni? Untuk apa sebenarnya? Ini. Yang pertama, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mengenal Tuhan. Ya, begitu. Dicipta kita ini untuk mengenal siapa pencipta kita. Dicipta kita dalam dunia ini untuk kita kenal siapa yang cipta alam ini. Siapa yang buat kesusahan, siapa yang buat kesenangan, siapa yang mendatangkan kesembuhan, siapa yang mendatangkan kesakitan. Kita kena kenal siapa. Dan di antara lain kita diciptakan untuk kita mengabdi diri kita, menyembah kepada siapa? Menyembah kepada yang hak, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Az-Zariyat dinyatakan, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dirinya kepada aku sahaja. Tidak lagi kita menyembah kepada yang lain, tidak lagi kita menyembah kepada Tuhan yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita menyembah, kita kena kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dah kenal, maka ia akan memberi kesan kepada kita. Sebagai contoh, kita tahu polis itu, memang kita tahu dia. Tapi kita bukan lebih tahu, kita lebih kenal dia siapa. Kalau kita kenal polis itu, dia boleh keluarkan saman, dia boleh masukkan kita dalam penjara, kan tinggalkan kesan dengan kita, kita boleh jadi takut dengan dia dan sebagainya. Begitulah. Kalau kita kenal dengan Allah, meninggalkan kesan pada dalam diri kita. Next slide, Ustaz. Ya, okey, baik. Jadi dalam konsep ibadah tadi mungkin ada soalan, ada yang tak faham. Okey, jadi kita buka ruang untuk siapa nak tanya soalan, apa yang boleh dijadikan ibadah. Jadi peringatan tadi ya, jadi ada 5 jenis hukum. Kita kena tahulah dalam ibadah mana yang diharuskan, mana yang disunatkan. Harus tak dapat pahala, tak dapat dosa juga. Itu konsepnya. Jadi dianjurkan saja. Jadi kita kena, harus ni selalunya dikeluarkan oleh mufti-mufti lah, diharuskan untuk melabur dalam ASD. Diharuskan. Tak buat pun tak dapat, buat pun tak dapat pahala, tak buat pun tak dapat dosa. Ini konsep-konsep harus. Jadi kalau ada soalan, tak boleh tanya. Jadi kalau kita tak tanya, kita sendiri akan salah faham apa yang kita ni. Jangan, jadi siapa yang live sekarang ni, alhamdulillah boleh tanya terus dengan ustaz kita. Okay.
Ada soalan? Syekh Adam kita, Alhamdulillah Adam kita tadi semangat call belum start lagi, tu 9 dah masuk Masya-Allah. Puan Adam. Okey, ni Syekh Adam kita, Alhamdulillah daripada Riau Riau yang ada Panlimat Riau. Masya-Allah. Okay. Saya mau tanya Ustaz, kalau kebetulan termakan, adakah ia dikatakan sengaja atau tak disengajakan? Okey, sengaja Ustaz. Sila jawab Ustaz. Apa tadi? Saksi berapa jelas? Yang haram tadi sengaja. Adakah dikira je? Okey, baik. Dalam Islam, apa-apa benda yang tidak disengajakan. Berarti kalau tak sengaja, berarti kita tak tahulah benda tu kan. Kita tak sengaja. Bagi contoh, ya. Tak sengaja termakan babi, contohlah ya. Sebab kita tak tahu. Rupanya macam ayam, sedap-sedap lagi tu, lemak-lemak. Tapi ternyata daging khinzir, ya Allah, termakan, tak sengaja, maka perbuatan yang tidak sengaja tidak haram dan tidak berdosa bagi dia. Tapi kalau dia dah tahu, berarti dia sengaja. Benda yang sengaja, apa-apa benda pun sengaja, tidak dibenarkan. Dan itu akan mempengaruhi hukum haram terhadap dia dan seterusnya berdosa ke atas dia. Makan itik, adakah makruh? Tidak. Boleh makan. Nak makan, makanlah. Tak nak makan, tak apa. Tak ada masalah. Ada lagi soalan? Bukan satu lagi soalan, kalau ada. InsyaAllah kita ada baki 9 minit sebelum jam 11. Kalau tak kisah, kita boleh lanjutkan lepas jam 11. Tapi kita ada satu lagi tajuk dalam kita nak nak berjumpa dengan Allah. Dalam kita nak berjumpa dengan Allah, dalam solat kita, dalam solat kita lah terutamanya, nak membaca Al-Quran, ada konsep taharah ni jadi, nak mensucikan diri. Jadi kalau ada soalan ni puan ni, Alhamdulillah bersama kita ni dia ada banyak juga yang baru join, mungkin kita tak sempat nak ta'aruf semua. Jadi siapa yang awal tadi, Alhamdulillah kita sempat berkenalan. Jadi kalau ni tadi boleh tanya soalan, satu lagi soalan mungkin kesal tentang ibadah ni tadi. Jadi penjelasan tadi yang RM7 tu tadi, itu zakat fitrah kita namakan. Bayar sekali je dalam setahun dalam setahun sekali saja. Kata kita tak tunaikan, maka dosa kita wajib, benda yang fardu. Bila mana kita tak tunaikan, ni sedekah sunat. Bila mana kita tak tolong orang miskin, tak juga tak dapat dosa, tapi kalau terbuat dapat pahala. Ini konsep-konsep hukum-hukum dalam Islam membantu kita. Jadi kadang-kadang bila kita dalam ni, kita belajar tentang nak buat apa-apa, kita kena semak hukum dia. Sama ada haram, sama ada harus, sama ada makruh, sama ada sunat atau wajib tadi. Kalau wajib, kena tunaikanlah. Okay. InsyaAllah. Jadi ada lagi? Ada soalan? Kalau rumah tak ada orang lelaki nak potong ayam macam mana? Ini soalan daripada Cikgu Quratul. Kan nak ke sana ke sini, suruh orang ke rumah potong ayam, boleh potong sendiri. Baik. Potong ayam ni tak ada masalah, laki ke perempuan ke tak ada masalah. Yang penting terputus urat. Apa nama urat tu saya lupa. Yang penting apa namanya urat tu? Aduh, inilah kita kadang-kadang kita tak potong ayam ni. Urat halkumnya dia terpotong dan sebagainya telah selesai. Jangan potong semua. Jangan terbelah dua ayam tu kepala dan badan. Ya. Dia punya urat dah terpotong, maka boleh. Jadi boleh ke laki, boleh ke perempuan. Itu tidak masalah. Nak laki yang potong, yang perempuan yang potong tak ada masalah. Ya, Islam tak pernah menghalang. Oh, laki saja yang kena potong ni. Perempuan tak perlu. Tak. Ya, urat al-harkum marih. Ya, betul. Begitulah ya. Boleh. Tak ada masalah. Boleh kita teruskan Ustaz? Silakan Ustaz. Okay, kita teruskan InsyaAllah. Ke bab yang kedua, insya-Allah kita sentuh sikit saja. Baik. Bacaan sembelih bismillah saja pun dah jadi. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pengertian taharah ya, pengertian taharah.
Taharah ni apa? Taharah ni bersih. Dalam Islam, benda yang paling sangat dititik beratkan adalah kebersihan. Kebersihan ini merupakan salah satu perkara yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kebersihan daripada diri sendiri, dan seterusnya kebersihan ini akan mempengaruhi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan orang persekitaran kita. Yang kedua, kebersihan ini juga adalah perkara asas dalam kehidupan. Siapa nak dalam diri dia kekotoran? Ya, semua nak bersih, nak wangi, nak baik dan sebagainya. Jadi, kebersihan itu sebahagian daripada iman. At-taharah syatrul minal iman. Ataupun an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Yang keduanya, kebersihan itu akan mempengaruhi ibadah kita. Kerana apa? Kerana ibadah ini merupakan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita ada dua. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah. Jadi kedua-dua hubungan ini perlu dengan kebersihan. Dan sehingga dalam Al-Quran sendiri Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai, senang dengan orang-orang yang bersih, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Seperti juga kalau dengan manusia. Kalau dengan manusia, kita kalau tak bersih, susah kita. Orang tak suka dengan kita. Ya. Apatah lagi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersihan itu merupakan salah satu benda asas dalam kehidupan kita. Kenapa kebersihan ini dituntut sebenarnya? Kenapa pentingnya kebersihan ini? Yang pertama, pentingnya kebersihan ini kerana ia mempengaruhi kesihatan kita. Kita lihat sekarang ni kan, COVID ni berleluasa dan kita diajar untuk bersihkan tangan, guna hand sanitizer. Itu merupakan salah satu kebersihan. Jadi Islam menuntut kebersihan kerana Islam nak menjaga kesihatan kita. Kalau kita tak bersih, macam mana kita nak sehat? Orang yang sehat adalah orang-orang yang bersih. Kita pergi ke rumah. Rumah kita berselerak. Sukakah kita? Tak suka. Kita nak rumah kita bersih, sedap mata memandang, wangi-wangi dan sebagainya. Hatta dalam tandas sekalipun, sampai ke hari ini kita lihat tandas dihias dengan macam-macam dan sebagainya. Padahal tandas itu ada tempat pembuangan najis. Tetapi kenapa nak dihias juga? Kerana nilai kebersihan itu sangat penting di mata kita, di mata orang sekeliling kita. Maka kebersihan ini perlu kita pelajari. Ya, dalam ibadah nanti, kalau kita tak bersih, macam mana kita nak beribadah dan sebagainya. Cuma dalam bab taharah ini, dalam bab kebersihan ini, ada perkara-perkara yang menjadi poin utama, poin penting untuk kita pelajari. Taharah. Ya. Taharah daripada segi bahasa ialah bersih. Ataupun dalam bahasa Arabnya dazafah, tahura. Artinya bersih. Pada istilah syarak pula, istilah syarak itu istilah yang sebenarnya adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mengharuskan dia solat. Ataupun apa-apa perkara yang berkaitan dengan hukum hakam solat. Sebagai contoh, wudu, mandi kepada orang yang diwajibkan mandi dan sebagainya. Kalau ikut slide memang susah sikit kita faham. Jadi senang cerita, pengertian taharah ini adalah taharah bermaksud bersih. Dalam perkataan lain, bebas atau suci daripada sebarang kekotoran. Sama ada kekotoran itu adalah benda yang nampak. Bagi contoh najis kan, air kencing dan sebagainya. Ataupun kekotoran itu bersifat maknawi, tidak nampak. Seperti sifat dan perbuatan yang tercela. Jadi dalam diri manusia kena bersih dua-dua. Bersih zahir, bersih batin. Ya, bersih zahir ini tidak terkena najis dan sebagainya.
Manakala bersih batin ini, bersih dalaman kita, hati kita ni baik, tidak ada sifat-sifat kekotoran dan sebagainya. Jadi daripada segi istilah syarak, taharah bermaksud menghilangkan halangan beribadah dengan sebab berhadas atau terkena najis. Sebagai contoh, kita tadi belum berwuduk, kena solat, nak solat kena berwuduk dulu. Ataupun kita nak solat, tapi kita tadi terkena air kencing di baju kita, kita kena bersihkan dulu dan sebagainya. Ataupun yang kedua, maksudnya menghilangkan halangan. Apa halangan tadi? Halangan menyebabkan kita tak boleh beribadah dengan menggunakan sesuatu benda dengan sebab terkena najis. Itu antara dua daripada segi istilah syaraknya. Jadi alat-alat bagi taharah ataupun alat-alat yang dibolehkan untuk membersih terdiri daripada 4 jenis. Satu, air. Boleh untuk kita gunakan untuk taharah, air. Air kan kita mandi kan pakai air. Mustahil kita mandi pakai debu. Mustahil kita mandi pakai tanah kan. Mandi pakai tai simen. Si jangan macam ni caranya Ustaz. Mau jauh mandi pakai air. Yang kedua, alat-alat yang boleh kita gunakan untuk membersih tanah. Sebagai contoh, air tak ada, gunalah tanah ataupun debu. Itu dalam istilah tayamum ya. Nanti kita akan bahaskan lebih panjang. Bagi contoh di Sungai Rait sebagai contoh, saya ada air. Langsung saya ada air. Wah, macam manalah cara kita nak bersih? Ada caranya. Yang ketiga adalah benda yang bersifat tajam seperti cuka. Bukan dibasuh, maksudnya dekat muka. Habis muka kita nanti. Tanggal-tanggal, bulu mata, bulu hidung semua gugur. Maksudnya ada kegunaannya. Ya, bukan untuk kita mandi dan sebagainya, tapi ada kegunaannya yang kita akan bahaskan yang pada minggu akan datang. Seterusnya benda yang kesat. Benda yang kesat seperti apa? Kertas, batu, daun, tisu, kulit kayu, dan benda itu mesti bersih. Sebagai contoh kan, kita masuk dalam hutan. Tiba-tiba kita rasa nak buang air kecil. Tapi kita tak jumpa air. Air mengalir tak ada, air terjun tak ada, air mineral pun tak ada. Benda ini boleh kita gunakan. Contoh kertas, kita jumpa batu. Tapi bukan batu yang tajam, yang berbucu-bucu. Itu nahas kita nanti. Sakit. Ya. Cuma dalam Islam kita kena ingat. Dilarang untuk menggunakan alat bersih itu dengan makanan atau tulang. Contoh, kita ada roti pawon. Bread. Kita guna bread dia pakai basuh, najis kucing. Tak boleh. Ini yang dikatakan haram. Ya. Kerana makanan itu satu kemuliaan. Tulang contoh. Tulang pakai kita bersih najis kita. Aduhai. Ini pun haram hukumnya. Adakah tulang? Tulang ikan lagi Ustaz. Kan sakit ya. Subhanallah. Begitulah ya. Jadi saya rasa ada lagi alat yang seterusnya adalah alat dabigh. Tahu dabigh? Dabigh ni Ustaz Syariman tahu kot. Dabigh ini adalah alat untuk digunakan bagi menyamak kulit bangkai. Contoh kan, kulit bangkai ataupun haiwan. Dan haiwan yang digunakan tersebut mesti dihukumi suci semasa hidupnya. Ya, contoh ada apa? Orang buat kulit rusa kah? Kulit rusa selalu kan orang guna tu. Nak buat tulisan Quran dan sebagainya kan. Kulit rusa dijual di kedai-kedai. Sebelumnya gunakan kulit dia, dia perlu samak dulu, samak. Perlu bersihkan kan? Berarti perlu bersihkan dengan alat-alat dabigh tadi. Begitulah. Jadi saya rasa Ustaz sampai sini kot dulu Ustaz. Sampai sini dulu. InsyaAllah. Sebab dah pukul 11, jadi mungkin itu saja kongsikan kepada saudari-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat faedah buat diri saya dan mendapat faedah buat tuan-puan. Jadi kalau malu nak bertanya di dalam media
online ni bolehlah kita WhatsApp dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan jelas ya cara penyampaian saya. Kalau tak jelas boleh komen lah ya. Takut kadang-kadang kita ni bercakap online ni lain Ustaz ya. Bercakap online ni lain. Kadang-kadang kita tengok angguk padahal tidur. Ya, begitulah. Jadi mudah-mudahan jelas ya supaya kita semua dapat buah ilmunya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan terus istiqamah dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah. Saya serahkan semula kepada Al-Fadil Ustaz Syariman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi demikian kelas kita pada minggu ini. Setakat ni je lah. Jadi sebagaimana janjikan, sekarang ni santai-santai lah. Jangan terlalu serius, jangan terlalu ni. Kita boleh buka mikrofon. Siapa nak buka mikrofon. Tapi kalau tak guna headphone, awas lah. Kadang-kadang dia bunyi masuk balik, dia akan humming. Jadi jangan terlalu kuat lah volume kalau buka tanpa makni tadi ya. Jadi kalau ada nak tanya soalan di luar daripada tajuk kita, insyaAllah kita boleh bincang-bincangkan. InsyaAllah bersama kita ada Syekh Amirul kita, subhanallah. Ni siapa-siapa yang berbangsa Iba, Bidayo, yang bahasa Dayak, boleh join Persatuan PDMK, Persatuan Dayak Muslim Kebangsaan. Saudara Adam tak payah Saudara Adam bangsa Cina ada persatuan dia sendiri. Persatuan Makmumah kita, Malaysian Chinese Muslim. Itu bangsa Cina. Tapi alhamdulillah, insyaAllah kita semua masih Islam, semua bangsa ni. Cuma sekarang ni just nak maklum, ada banyak NGO yang bergerak di luar dan kelas kita hari ni dibawakan oleh Hidayah Center Foundation. Saya dan Ustaz Syahrul, kita bergerak sebagai rakan Hidayah. Nak bimbing mu'alaf lah, dan kita ikut sekarang ni masih lagi ikut modul JAKIM. Nanti insyaAllah kalau dah rasmi bersama Hidayah Center, kita akan cuba gunakan modul Hidayah Center pula, Hidayah Center Foundation untuk ni. Nanti ni ulangan lah untuk 8 perjumpaan pertama ni kita ikut sebagaimana kalau pergi pejabat agama, kita buat kursus induksi bersama dia orang urusi saudara kita, kita guna modul ni. Jadi saudara ada mungkin dah ada jugalah tengok slide ni sebelum ni kan, pernah ikut kursus kan. Kali pernah ikut kursus. Siapa yang pernah ikut kursus kat pejabat agama Islam bahagian ini, Ustaz Syahrul dulu pernah praktikal pun pernah sekejap juga, sama-sama mengajar juga dalam untuk mualaf kita. Kita ada 2 siri, satu kursus induksi, satu kursus lanjutan. Jadi gabung semua slide ada 8 slide semua yang kita boleh kongsikan kepada mualaf kita tentang terangkan tentang Islam lah, tentang Islam. Di slide ni kalau kena ikut, kita kena kenal jenis-jenis air, apa cara-cara nak bersuci, nak jumpa dengan Allah, macam mana nak angkat hadas tu tadi. Jadi kita kena belajar semua benda ni. Nanti insyaAllah kita akan share dalam grup WhatsApp dalam bentuk PDF. Boleh baca-baca, kalau ada soalan boleh WhatsApp kita, boleh tanya dalam grup pun boleh tanya. Kalau ada soalan yang nak tanyalah. Jadi kalau nak tambah sedikit, sebelum sembahyang boleh tak ambil wudu. Ini benda macam ni. Haram jadi tak boleh sembahyang tanpa wudu. Sebab kata Rasulullah, wudu tu kunci kepada solat. Nak masuk pintu solat kena buka pakai kunci dia. Kunci dia adalah wudu. Kena angkat hadas kita, kena ambil wudu dulu. Kalau belum mandi, kena mandi dulu. Ada peristiwa-peristiwa besar. Kalau macam perempuan, datang bulannya, uzur setiap bulan tu, kena mandi dulu. Lepas tu ambil wudunya, baru boleh sembahyang. Ini konsep-konsep dalam Islam. Jadi mungkin jangan sekadar guna akal saja, yang penting hati je. Kita beza doa, sembahyang. Doa kita minta dengan Allah. Sembahyang tu satu cara kita. Daripada angkat takbir, kita serah diri dengan Allah. Kita angkat tangan tu serah diri dengan Allah. Kita angkat takbir sampai kita bagi salam. Itulah sembahyang. Jadi tu berbeza dengan berdoa. Kalau berdoa boleh tanpa wujud, tanpa apa semua boleh. Tapi kalau sembahyang ceritanya berbeza. Jadi sebab itulah kita kena belajar konsep taharah, membersihkan diri tadi ya. Tapi macam kata Ustaz Syahrul tadi, bukannya sekadar bersih zahir saja, nampak bersih kotoran apa semua, tapi bersihkan hati juga. Bila kita cuci muka kita nak bersihkan pandangan mata kita kan, bersihkan mulut kita semua agar bersih lah. Senang, enak tangan kita, bersihkan secara
tangan dia bersihkan secara fizikal lah, bersih, nampak tangan bersih. Tapi dalaman dia kita nak bersihkan, jangan ada pukul orang, jangan ada mencuri guna tangan ni tadi, jangan menyakitkan orang guna tangan. Jadi itu secara zahir je. Jadi hubung kepala, jangan fikir benda yang tak bagus. Jadi semua ni ada empat yang wajib dalam wuduk yang kita kena belajar daripada niat, ada benda wajib yang dan tertibnya. Tak boleh je cuci kaki dulu tertibnya kena cuci muka dahulu, tangan, kepala, kaki. Macam lagu tu pula, head, shoulder, knee and toes kan. Tapi bukan head, shoulder, knee and toes, tapi muka, cikgu-cikgu tadika sebenarnya tu lagu-lagu tadika. Jadi kena cuci muka, tangan sampai siku, hubung kepala, seorang basah dua rambut kan. Kalau mazhab Syafi'i kita seorang basah sikit rambut, nak basah semua terpulang, tapi sunatnya dua basah sedikit saja. Dan kaki kita sampai buku lari. Kena gosok, kalau boleh kena gosok. Bukan sekadar alirkan air. Ini kita semua kena belajar. Jadi insyaAllah setakat itu saja perkongsian kita ini. Kalau ada soalan nak tanya dengan Ustaz, dua topik, kita persilakan. Emma macam ada soalan tak ada? Rina ada soalan ke? Dah start semayang? Alhamdulillah. Mungkin dah mungkin dah sampai. Betul tak betul, kita usaha, kita usahakan untuk sentiasa belajar. InsyaAllah kita betul-betulkan. Macam Rosyah sini pun masih belajar lagi. InsyaAllah tak semua yang kita belajar sebelum ni betul. Jadi kita kena belajar dulu, belajar. Barulah kita luas pandangan kita, barulah kita yakin dengan apa yang kita amalkan. Jadi insyaAllah, jadi jangan tak berguru juga, jangan hanya berguru dengan internet. Google ni macam-macam sumber. Islam kena faham, kita ada mazhab, ada jalan, ada jalan-jalan yang kita kena mana. Jadi belajar untuk satu jalan dulu, baru kita belajar yang lain. Kalau nak belajar yang lain jangan nak terus ikut Brother Zakir naik. Jangan nak terus ikut yang jauh-jauh, ikut yang dekat-dekat sini dulu. Agar kita tak berpecah belah. Jadi tak berpecah belah. Kata tadi kita sebut pasal itik. Ada mazhab kata itik haram tak dimakan. Jadi ada sebab-sebab dia. Jadi kita tak kata salah juga, tak kata kita hormati pandangan mazhab-mazhab lain. Tapi dalam kita kat Malaysia tak ada masalah makan itik, tak ada masalah makan itik. Macam udang sama juga. Makan udang pun ada isu juga mazhab lain. Tadi tu pandangan maksudnya, jadi terpulang. Kita tahu macam udang ni tadi memang kolesterol yang tinggi. Tak ada masalah kan. Setengah orang memang tak boleh makan udang. Macam saya sendiri pun tak dapat makan udang. Datang semua allergic, eczema semua kan. Jadi tak payah kita nak ni, kita hormati pandangan mazhab lain. Tapi kalau kita di Malaysia, kita tadi ikutlah pandangan majoriti di sini, majoriti sini. Kalau nak amalkan pandangan berbeza tu, ikut masing-masing, tapi janganlah nak cuba mempengaruhi, nak memecah belahkan masyarakat, insyaAllah. Jadi mungkin nanti confused, sebab itu lah tadi sebaik-baiknya join sesi online kita, join WhatsApp group kita untuk tanya soalan. Apa hukum hakam, ada 5 hukum tadi, wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke atau haram. Boleh makan tangan kiri, tapi makruh hukumnya. Makruh dibenci, tak juga dapat dosa tapi dibenci Allah. Tak juga dapat dosa tapi dibenci Allah. Okay? Jadi kita kena jagalah benda-benda macam ni, apa yang sunat, apa yang makruh. Kerana Allah. Setakat itu perkongsian. Kalau ada soalan, saya tengok lagi ruang chat ada ke? Okay. Sorry. Saudari Kurator Ain kita, Puan Yi kita, tanya soalan. Sebagai contoh, cara solat yang betul ikut urutan. Sebab kalau sekadar berguru dengan YouTube, saya sendiri kadang saya cari sampai keliru nak mana nak ikut. Okay. Jadi kerana Allah, sebab tu kita kena cari guru, cari guru yang dekat dengan kita, yang nak berjumpa dengan kita. Jadi insyaAllah kalau nak belajar tentang solat one to one, nanti insyaAllah Ain saya cuba cari siapa yang dekat Sungai Raid. Mungkin saudara Amirul kita ada kenal yang siapa di Sungai Raid yang dapat dibantu saudara baru kita dekat Sungai Raid kita ni, Kurator Ain ni, untuk Kurator yang okey bahasa nak cari yang Cina-Cina saja ke atau tak kisah. Jadi kalau ni nanti kita cuba pertemukan, sebab sekarang ni nak pergi masjid pun tak dapat. Jadi kita secara online kita cuba carikan, mungkin dapat berguru secara walaupun online juga, tapi kita dapat tunjukkan takbir dia macam mana. Kali orang lelaki sampai telinga, perempuan tak dapat sampai telinga sebab ada telekom kan. Jadi
Orang lelaki aja pun tak dapat juga. Jadi insyaAllah, subhanallah, ada juga join last minute. Saudara Syukri, Alhamdulillah, join kita hujung kelas, tapi kita dah di penghujung ni sebenarnya, dah nak wrap up dah. Okay, dah wrap up kelas kita. Jadi pertama-tama dan terakhir sekali, harap-harap kita istiqamah dalam majlis-majlis ilmu macam ni, walaupun online. Setakat ni kemampuan kita dapat buat seminggu sekali sahaja, hari Sabtu pukul 10 hingga jam 11. Jadi lain kali kalau nak join kelas, join awal lah. Join awal insyaAllah, join awal insyaAllah untuk kita sama-sama belajar dan kumpul soalan-soalan. Nanti kalau ada ruang-ruang macam ni kita bincangkan. Jadi soalan ada tiga, ada rukun-rukunnya tadi. Qurratul Ain, boleh belajar hafal dulu rukun-rukunnya, betul tak rukuk kita, pergerakan kita apa semua, tu terpaksa berdepan lah nanti ya. Betul tak cara duduk akhir-akhir kita, kena sebab tu rukun kan, kena belajarlah dengan orangnya, dengan ada orang yang terdekat cuba tanya. Tapi jangan malu bertanya. Biarlah kita malu dengan manusia, tapi janganlah malu dengan Allah. Jadi insyaAllah sama-sama kita belajar, sama-sama kita teruskan belajar, istiqamah. Allah tak pandang kita betul ke tak betul, tapi kalau kita dah tahu kita salah, kita istighfar, kita bertaubat, terus buat yang betul lah. Jadi Ustaz pernah cakap tadi, kalau kita tak sengaja termakan, tak sengaja, Allah tak akan hukum kita. Tak sengaja, tapi dah tahu tu makan juga sampai habis. Sayang ni tak habis kan. Dah tahu tadi tengah-tengah makan baru tahu, tiba-tiba makan, salah lah. Jadi akhir-akhir nanti insyaAllah kena belajar. Jadi kalau sekadar ikut dalam online memang tak berapa jelas lah. Jadi insyaAllah kalau kita ada orang yang berdepan kita, ajar kita bertaklid dengan orang yang ajar kita dekat ni. Jadi Allah pun tak akan hukum kita sebab kita tak belajar lagi. Mungkin yang sebenarnya, dan kawan kita tadi, sahabat kita tadi, bukan ustazah juga, dia ajar apa yang dia tahu. Jadi kita pun tak boleh hukum kawan kita tu berdosa ni, ajar benda yang salah. Tak. Jadi kita belajar bersemuka, at least sekurang-kurangnya kita ada belajar, kita ada usaha untuk perbetulkan sembahyang dan ibadah kita insyaAllah. Jadi ada yang nak tanya soalan Adam? Tiba-tiba ni, tadi macam cakap kerja lah, tiba-tiba ada masa balik lah. Pukul 10 jam bekerja, sempat juga join insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, semoga kita teruslah istiqamah dengan Islam, jangan terfikir untuk sembah Tuhan selain pada Allah. Kita redha Allah sebagai Tuhan kita, sebab kita yakin pencipta itu pasti yang Maha Esa, yang tunggal, tak boleh ada dua, tak boleh ada tiga, tak boleh kita cipta apa yang diciptakan, apa yang kita nampak, yang kita dapat tengok, yang kita dapat dengar dekat sini sekarang ni, bukanlah Tuhan kita dengar macam jin-jin hantu-hantu tu. Dia orang kuasa hanya limited. Yang kita kena yakin bahawa Allah lah Tuhan kita. Jadi Allah, setakat itu saja perkongsian kita ini. Jadi daripada pihak urus dia, daripada saya sendiri, daripada Ustaz Syahrul, kita mohon banyak maaf kalau ada tersilap bahasa atau kekurangan lah dalam penganjuran kelas kita minggu ni. Jadi hari ini minggu keempat, Alhamdulillah berbuah hasil. Ajak kawan-kawan kalau ada kenal mana-mana mu'alaf lain yang nak belajar, join grup WhatsApp kita. Kita grup WhatsApp, saya lupa nak maklumkan siapa yang mungkin macam Rina kita atau Qurratul Ain kita ada grup untuk muslimah sahaja, untuk muslimah sahaja, grup 202. Nanti kalau nak, nanti saya PM, nanti boleh tanya grup tu lah. Hal-hal perempuan boleh tanya dalam grup tu insyaAllah. Okay, jangan dalam grup tu. Jadi taklah orang lelaki menjawab kan. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan, sama masa, sama hari, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.